شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah. Sesi kita yang seterusnya berkaitan dengan pemahaman tentang juz yang ke-10 daripada Al-Quran, ataupun tujuan saya adalah untuk memberi gambaran umum berkaitan dengan juz 10 daripada surah Al-Quran, daripada ayat-ayat suci Al-Quran ini. Juz yang ke-10 ini terdapat padanya dua surah. Surah Al-Anfal, ia merupakan penghujung bagi surah Al-Anfal serta permulaan bagi surah At-Taubah. Pada surah Al-Anfal, kalau para jemaah semua boleh membuka lembaran ayat suci Al-Quran, kemudian lihat pada ayat yang ke-41 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang, Allah menceritakan tentang peperangan Badar. Allah berkata dekat sini, firman Allah, yaumal taqal jam'an, yang mana pada hari itu ada dua kumpulan, dua kelompok yang bertemu. Jadi Allah menceritakan tentang peristiwa peperangan yang pertama di dalam Islam, iaitu pada peperangan Badar. Dan kita semua tahu kisah peperangan Badar itu, bagaimana kaum muslimin yang jumlahnya hanya sedikit individu sahaja, jumlahnya tidak begitu ramai, tapi berhadapan dengan tentera daripada kota Mekah yang berlipat kali ganda. Jadi ia merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di penghujung muka surat itu, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita rahsia ataupun resepi nak dapat kejayaan tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ceritanya tentang peperangan Badar, tentang peristiwa peperangan yang tertentu, tetapi sebenarnya aplikasi ayat ini menyeluruh dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja waktu perangan, tapi segala jenis kesukaran yang seseorang mukmin itu berhadapan dengannya. Kalau dia nak dapat jalan keluar, nak dapat huraian, ini dia firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu bertemu dengan musuh, sebagai contoh, bertemu dengan musuh yang mana musuh ini memberikan satu cabaran, ia merupakan suatu cabaran, maka Allah kata apa? Fathbutu, maka tetapkanlah diri kamu. Kena steadfast, kena ada istiqamah, itu yang pertama. Yang kedua, wadhkurullaha katsira, dan ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu ini akan memperolehi kejayaan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiiullaha wa rasulah, dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang ketiga taat kepada Allah, yang keempat taat kepada Rasul. Wala tanaza'u, dan jangan kamu ini saling berbalah di antara satu dengan yang lain. Jangan bergaduh, jangan berbalah. Kerana kalau kamu berbalah, hilanglah kekuatan kamu. Wasbiru, dan yang keenam, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah ini bersama orang yang bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita 6 tips, 6 poin yang perlu untuk setiap individu mukmin berpegang dengannya, lebih-lebih lagi tatkala beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan tu apa? Yang pertama, kena istiqamah. Yang kedua, kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat Allah. Yang keempat, taat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, jangan bergaduh, jangan berbalah. Ketika kena uji oleh Allah dengan satu ujian dan musibah, waktu itulah macam-macam orang nak bergaduh, berbalah dekat social media sebagai contoh kan. Saling bergaduh, berbalah. Allah kata kalau kamu bergaduh dan berbalah, ia mengakibatkan hilangnya kekuatan kamu. Hilangnya juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, barulah Allah berkata wasbiru, kemudian bersabarlah kamu.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Apabila Allah dah berkata Allah bersama orang yang bersabar, He is with orang yang bersabar, maknanya apa? Orang yang sentiasa bersabar ini dia tidak akan lepas daripada berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikit sebanyak berkenaan dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal juga ia menjelaskan kepada kita beberapa ayat padanya ada kena-mengena dengan surah At-Taubah nanti. Ia menegaskan kepada kita akan aspek dan kepentingan keikhlasan dalam seseorang itu beramal. Sebagai contoh kita lihat kepada ayat yang ke-47, Allah kata wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Jangan kamu jadi seperti sebahagian individu yang dikeluar daripada rumahnya, dia nak berkorban ni lah, dia nak buat something, nak buat goodness, dia nak berkorban, tapi ada riya an-nas, dia ada perasaan riya, ada perasaan riya. Allah kata jangan kamu jadi macam individu yang sedemikian rupa, walaupun pada awalnya niatnya baik, walaupun pada awalnya mungkin tujuannya bagus, dia nak keluar, nak berkorban, tapi kerana ada riya, maka itu mengakibatkan amalannya terhapus dan terhakis pahala amalan. Nanti insya-Allah saya nak kasih penumpuan sedikit tentang melaksanakan sesuatu amalan ini, apakah kayu ukur riya dan apakah kayu ukur keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat kepada surah At-Taubah, beberapa lembaran setelah itu masuklah surah yang baru. Surah At-Taubah ini special sikit. Kalau kita buat comparison, kita buat perbandingan antara surah At-Taubah dengan beberapa surah-surah yang lain, dengan semua surah-surah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ini merupakan satu-satunya surah, the only surah yang mana tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan semua surah-surah lain permulaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada sebuah riwayat hadis Nabi SAW, seorang sahabat namanya Ibn Abbas, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan Bismillah, sedangkan surah-surah yang lain, semuanya dia punya starting permulaannya dengan Bismillah. Maka Sayyidina Ali menjawab, ia adalah kerana perkataan Bismillah itu adalah aman, adalah keamanan. Adalah keamanan. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Ia membawa maksud keamanan. Tetapi surah At-Taubah ini, surah Al-Bara' ini, daripada awal hingga ke akhirnya, semuanya berbicara tentang, sebagai contoh, topik-topik yang tidak ada kena-mengena dengan keamanan. Ia tentang peperangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu seharusnya mempertahankan diri kalau orang memusuhi dirinya. Allah menjelaskan juga tentang sifat-sifat kaum munafikin, kaum hipokrit. Sebab itu di antara nama yang kedua bagi surah At-Taubah ini adalah surah, ulama tafsir menggelarkannya sebagai surah Al-Fadhihah, surah yang membuka tembelang bagi kaum munafikin yang dulunya mereka sembunyi-sembunyi memusuhi Nabi SAW. Tapi tatkala Allah turunkan ayat ini, Allah tegaskan, Allah jelaskan pada beberapa ayat-ayat dalam surah At-Taubah akan ciri-ciri kaum munafikin. Yang mana dulunya mungkin tersembunyi, sekarang ni tidak lagi tersembunyi. Ini semua ciri-ciri mereka, ini semua sifat-sifat mereka dan sebagainya. Jadi itu sebab itu surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada surah At-Taubah ini juga, kalau kita lihat di awal-awal surah ini, terdapat beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan tentang fadilat dan kelebihan masjid. Di antaranya Masjidil Haram. Kemudian Allah jelaskan tentang masjid secara umum, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Sesungguhnya golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal saleh, beriman kepada hari akhirat, mereka ini mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut melainkan kepada Allah. Jadi Allah jelaskan tentang kelebihan Masjidil Haram, kemudian Allah jelaskan juga tentang kelebihan masjid-masjid. Ini nanti para jemaah akan jumpa pada juz yang ke-11 perbicaraan tentang masjid yang lain jenis. Jadi ini masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kemanfaatan untuk individu serta masyarakat. Jadi ini merupakan masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala, membawa kepada kemanfaatan bagi individu serta masyarakat. Ada pun masjid yang
nanti ada dekat juz 11 tadi, ia masjid dirar. Masjid yang dirar dalam erti kata ia membawa kepada bahaya. Masjid yang membawa kepada bahaya. Itu wujud dekat zaman Nabi SAW dulu. Kaum munafikin mereka membina masjid bukan untuk menyumbang kepada masyarakat, tapi untuk memusuhi Nabi SAW, untuk menyebarkan fitnah-fitnah, bahkan untuk memudaratkan Nabi dengan juga kaum muslimin. Jadi Allah menjelaskan dua aspek masjid dalam surah At-Taubah ini. Kemudian pada surah At-Taubah juga, kalau kita lihat, macam saya tegaskan tadi, padanya ada beberapa ayat yang pelbagai, kisah-kisah yang pelbagai tentang peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, antaranya peperangan Hunain. Tapi saya nak bawa dekat masa yang agak singkat ini satu kisah dalam surah At-Taubah tentang peperangan yang yang Nabi SAW berhadapan dengannya, ia pada ayat yang ke-41. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-41 dalam surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, dan bergeraklah kamu, ataupun kalau bahasa Inggeris orang katakan ni askar biasa, march on, dan bergeraklah kamu, teruslah kamu, khifafan wa thiqalan, sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sukar. Itu maksud ringan dengan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjuanglah kamu dengan harta kamu, dengan diri kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik buat diri kamu sekiranya kamu mengetahui. Kenapa saya nak bawa kisah ni? Ini kisah, ayat ni Allah Subhanahu wa taala turun pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk itu bila? Peperangan Tabuk itu berlaku di akhir Islam. Di akhir Islam. Jadi tadi di awal ceramah saya sebut tentang peperangan Badar, itu peperangan yang pertama. Kemudian pada ayat yang ke-41 Allah membawa peperangan yang terakhir, yakni peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk, yakni setelah bukan yang terakhir, maaf, tapi peperangan yang berlaku di akhir, setelah Nabi SAW membuka kota Mekah, yakni kaum muslimin sudah semakin ramai, yang memeluk agama Islam, Islam sudah semakin kuat. Waktu itu Nabi SAW mengeluarkan perintah agar para sahabat semua berkumpul dan siap sedia untuk pergi dekat kawasan Jordan sana, berhadapan dengan tentera Roman yang jumlahnya berlipat kali ganda, puluhan ribu tentera, melebihi daripada kaum muslimin. Jadi satu ujian yang agak sukar bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ketika itu ada individu yang mula meragui. Ada yang kata, ni sumbangan saya ni sedikit, ini ada nilai ke tak ada nilai, ataupun ini Allah Subhanahu wa taala pandang ke tidak, benda yang saya nak beri ini, hasil yang ingin saya berikan kepada Nabi SAW ini terlalu sedikit, terlalu enteng sebagai contoh. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya? Jadi turun ayat suci Al-Quran ini, Allah berkata, infiru khifafan wa thiqalan. Kamu nak beri sedikit ataupun banyak, itu belakang cerita. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat kan banyak ataupun sedikit, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu ikhlas ataupun tidak. Pentingnya Allah kata sama ada kamu senang ataupun kamu susah, sama ada banyak ataupun sikit, sama ada ringan maupun berat. Kalau tekad dah ada dekat dalam hati itu, terus bergerak dan terus bersumbang. Dan jangan kamu menanti-nanti. Dan jangan kamu menanti-nanti. Jadi ini merupakan amanah bagi setiap individu mukmin, setiap individu muslim, untuk memerhatikan bahawa beliau ini hidup, apakah tujuan, apakah objektif, apakah sumbangan yang boleh beliau laksanakan demi kemanfaatan masyarakat awam. Tak ada istilahnya sumbangan yang terlalu sedikit ataupun sumbangan yang terlalu remeh, sumbangan yang tidak penting, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyumbang walaupun secupak, maka Sayyidina Rasul menerimanya. Siapa yang menyumbang banyak, maka lebih baik lagi, lebih afdal. Jadi ini kita kena lihat poin yang paling penting ni. Setiap individu mukmin perlu membuat refleksi diri. Kena buat reflection diri. Apakah agaknya sumbangan yang boleh saya laksanakan sepanjang kehidupan saya? Apakah itu satu benda yang besok saya boleh datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu saya berkata, ya Allah, ini dulu saya dah buat ni untuk Engkau ya Allah, hanya untuk Engkau, lillahi taala. Ya Allah, saya pernah buat wakaf ini. Ya Allah, saya pernah mendidik generasi ini sehingga semuanya menjadi insan yang berguna untuk masyarakat. Jadi setiap individu
kena memikirkan tentang satu sumbangan yang berharga, yang berhasil untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sentuh tentang sumbangan? Kerana dalam surah At-Taubah ini, dalam juz yang ke-10 ini juga, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ciri-ciri kaum munafikin. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ciri-ciri kaum munafikin. Sebagai contoh di penghujungnya Allah sebut pada ayat yang ke-75 bagaimana sifat kaum munafikin ini. Mereka apabila Allah dah kurniakan rezeki, maka dia komplain kepada Allah. Dia katakan, tak cukup rezeki ya Allah, kalau engkau kurniakan lebih banyak, maka barulah kami keluarkan sedekah, barulah kami akan mengeluarkan infak. Tapi Allah kata, tatkala kami kurniakan banyak pula, dia pula tak keluarkan infak, dia tidak keluarkan sedekah, dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi Allah kata ini ciri dan ini sifat kaum munafikin. Kemudian pada ayat yang ke-88 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat dan ciri kaum mukmin. Kaum mukmin itu tatkala Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat, apabila ada keperluan tertentu, dia akan berusaha untuk menyumbang. Dia akan berusaha untuk membuat kebaikan. Ini satu poin yang ingin saya tegaskan para jemaah rahimakumullah. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada pada bulan Ramadan kan, bulan yang mulia, semua orang ingin menyumbang. Kadang-kala ada orang menyumbang itu sumbangannya sedikit. Jangan kita cela, jangan kita anggap ia sebagai satu perkara yang remeh, kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sumbangan yang remeh. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah, yang bermaksud maka peliharalah diri kamu daripada api neraka dengan apa ya Rasul? Dengan sebahagian daripada sebiji kurma. Kita kalau ambil satu biji kurma lalu kita bagi dua, itu maksud Nabi. Setengah kurma tu kita keluarkan sedekah. Apa maksud Sayyidina Rasul? Kita kalau bagi setengah kurma tu kepada orang, kepada fakir miskin sebagai contoh, dia nak terima ke tak? Entah dia tak nak terima kan? Dia kata apa ni? Jangan cakap setengah kurma, kita bagi satu kurma pun dia kata ini singkit ni, nak bagi-bagilah banyak sikit. Jadi Nabi SAW menggunakan istilah ini, Nabi SAW menggunakan perumpamaan ini untuk memberi pengajaran kepada kita bahawa walaupun setengah daripada sebiji kurma itu, insan biasanya akan anggap ini sedekah yang kecil, yang tidak bernilai, yang tidak berharga. Tapi di sisi Allah, dia ada keikhlasan. Kan? Betul tak betul? Siapa yang keluarkan sedekah yang kecil, kita keluarkan sedekah yang kecil ini, biasanya ada riak ke tak ada? Biasanya hati ni kosong, tidak ada riak. Memang ingin keluarkan sedekah. Kan? Tak ada pun orang masukkan $1 dekat dalam tabung masjid, dia katakan, nah mari semua ambil gambar masuk dekat surat khabar. Tak ada kan? Biasanya hati ni kosong, memang kita buat itu lillahi ta'ala. Jadi itu maksud Nabi SAW, sedekah yang kecil yang kita keluarkan, tapi insya-Allah apabila ada ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kadang-kala sebahagian individu ini apabila dia nak buat kebaikan, para jemaah, dia suka untuk masukkan dekat social media, dia suka ambil gambar lalu dia masukkan dekat social media. Maka sebahagian individu yang tidak faham, maka mulalah ada desas-desus, mula ada sindiran, kau ni riak lah, tak riak tak riak, dah jadi perbalahan dekat social media. Sedangkan di awal surah Taubah Allah cakap kita nak dapat bantuan daripada Allah, ingin jalan keluar daripada masalah, antaranya apa tadi? Dah lupa. Antaranya Nabi kata, Allah SWT berfirman, jangan bergaduh, jangan berbala. Boleh ke tak boleh sekarang ni? Seseorang tu dia nak keluarkan sedekah, lalu dia masukkan dekat social media. Ini yang tahu ikhlas ataupun tidak para jemaah itu siapa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak memberi sedekah secara bersembunyi boleh, tak ada masalah. Kita nak memberi sedekah, nak tunjukkan dekat orang ramai pun tak ada masalah juga. Kerana dua-dua pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Kalau kamu menzahirkan sedekah, itu baik, Allah kata. Nak menzahirkan, kenapa baik? Ulama tafsir katakan, kenapa baik untuk menzahirkan sedekah? Ia kerana apabila kita menzahirkan suatu amalan kebaikan, orang lain akan lihat, lalu apa dia buat? Dia akan berusaha untuk mencontohi. Itu yang berlaku dekat zaman Nabi SAW. Sebab itu kita tahu, Sayyidina Umar punya sedekah berapa banyak, setengah daripada dia punya saving, simpanan dia keluarkan sedekah.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia keluarkan semua dia punya saving, dia sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Jadi macam mana kita tahu para jemaah? Kita tahu apabila para sahabat sengaja buat kat depan orang ramai supaya dapat mendorong orang ramai untuk mengikutinya. Jadi firman Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu sembunyikan sedekah, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah, lalu kamu berikan kepada fakir miskin, itu pun baik juga untuk diri kamu. Jadi dua-duanya baik para jemaah. Tapi yang tidak baik itu apa? Yang tidak baik apabila ada tukang komen yang berbalah-balah, ini riak tak riak, bergaduh. Sebagai contoh, ini tidak ada keikhlasan. Kerana yang tahu ikhlas ataupun tidak itu siapa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah berusaha untuk menuruti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, berusaha untuk meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk melaksanakan amalan yang Allah wajibkan dalam cara yang paling baik, insya-Allah, yang boleh kita laksanakan, dengan cara yang paling ikhlas yang boleh kita tunaikan. Para jemaah rahimakumullah, jadi itu sikit sebanyak yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik untuk sama-sama dapat kita mempelajari, kita menghayati isi kandung di sebalik surah At-Taubah ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik supaya dapat kita mengkhatamkan ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.